Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Rabu kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberi kemudahan dalam setiap urusan yang kalian lakukan pada hari ini dan hari-hari seterusnya, insya-Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat, tak terlepas untuk mendengar perkongsian ilmu yang berkat, ilmu yang boleh menjadi makanan rohani kita serta dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Hai Kak Mila Aziz Zamila, hai Liana. Okey, boleh tolong share dan kongsikan laju-laju Soleha punya link FB Live pada petang ini. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-327. Dah banyak dah tajuk yang Soleha share dengan anda semua. Thank you sebab sampai hari ini support dan sentiasa mendengar perkongsian ilmu daripada Soleha, insya-Allah. Okey, tajuk hari ini ramai yang tertanya-tanya, kenapa nampak Soleha ni terlampau energetik setiap hari kan? Sentiasa bersemangat, sentiasa bertenaga, sentiasa high energy setiap hari. Nampak macam tak pernah pun nampak Soleha ni penat ke apa ke. Sentiasa ada di media sosial, sentiasa bersemangat, sentiasa ada bersama tim, tak pernah tinggalkan tim, sentiasa bagi semangat pada tim. Apakah rahsia dia? Rahsia yang bukan lagi rahsia sebenarnya. Soleha dah banyak dah share dengan orang-orang dekat luar sana yang tanya rahsia bagaimana Soleha terlampau energetik, cerdas, sampai dari pagi hinggalah ke malam tak nampak penat pun. Tidurnya mana, makannya jam berapa, semua orang tertanya-tanya kan. Bila tengok kita punya jadual terlampau padat, kita punya jadual terlampau full setiap hari kan. Okey, tapi itu semua bukan alasan. Kalau kita nak, insya-Allah kita boleh ubah dan kita boleh dapatkan quality time dan management masa yang sangat-sangat powerful, insya-Allah. Okey, jom kita sama-sama selawat dan berdoa sebelum Soleha mulakan sharing ilmu pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Thank you Dah bersalin belum tu? Dah sampai due date hari ni kan. Semoga dipermudahkan urusan bersalin untuk Marlina Hadis, great agent team Soleha. Alhamdulillah. Okey, berbalik kepada topik Soleha hari ni. Bagaimana kita nak kekal energetik, nak kekal bertenaga, nak kekal cerdas setiap hari dari pagi sampai ke malam tu. Rutin harian kita sangat powerful, sangat cemerlang. Kita boleh manage team, kita boleh manage family kita. Semuanya berjalan dengan sangat lancar. Bagaimana tu? Okey, rahsia pertama yang selalu Soleha amalkan pagi-pagi je, kita dah reset niat. Niat kita, niat Soleha awal pagi Soleha bangun adalah Soleha nak jadi manusia yang bermanfaat. Soleha nak jadi manusia yang sentiasa bersyukur, sentiasa melakukan semuanya kerana Allah Ta'ala. Sebab tu urusan seharian kita akan diberkati oleh Allah. Sebab pagi-pagi bila kita berniat ni, ada malaikat rahmat dan malaikat yang memberi rezeki ni sentiasa mendoakan para manusia yang rajin bersedekah, yang rajin niat, jaga niat, nawaitu lillahi ta'ala, sahaja aku bekerja, berniaga, berdakwah serta melakukan apa sahaja rutin harian kerana Allah Ta'ala. Penting niat. Sebab niat ni adalah penentu rezeki kita. Kalau kita lalui hari kita tanpa berniat, tanpa ucap terima kasih kepada Allah, tanpa bersyukur, ibarat kita lalui hari tu sia-sia. Macam kita dapat penat sahaja. Sebab tu penting pagi-pagi reset niat, jaga niat kita. Ya Allah, semoga Engkau uruskan, Allahu ya bari ya basit, uruskan sebaik-baik segala rutin harianku, segala perjalanan hidupku, segala rezekiku aku serahkan hanya kepadamu ya Allah. So penting untuk kita reset niat dan jaga niat bahawa
Allah sahaja yang berhak mengurus dan mengatur segala perjalanan hidup kita dan rezeki kita. Tak perlu kita risau. Tak perlu kita risau hal rezeki yang bukan di tangan kita. Tugas kita manusia bukan kita manage rezeki kita, tetapi yang uruskan rezeki kita adalah Allahu ya Razzaq. Yang tugas kita adalah untuk menjaga agama Allah. Tugas kita adalah memberi manfaat kepada ummah di luar sana, menjadi manusia yang bermanfaat dan manusia yang boleh menabur budi kepada manusia lain. Manusia yang boleh menyenangkan kehidupan orang lain. Itulah tugas kita sebagai manusia ni. Tambah amal kita, tambah ibadah kita, upgrade kualiti ibadah kita kepada the best level, insya-Allah. Okey, tu yang pertama, pentingnya reset niat. Okey, yang kedua, rahsia bagaimana solat energetik dan sentiasa boost our energy ni adalah setiap pagi Soleha mesti lakukan task energy booster. Di mana task energy booster tu kita mulakan dengan baca Al-Fatihah, sedekahkan Al-Fatihah kepada diri, sedekahkan Al-Fatihah kepada suami, anak-anak, orang tersayang, tim Soleha apa semua tu. And then kita lakukan energy booster tu, task energy booster tu dengan Asmaul Husna, zikir-zikir, doa, duha dan sebagainya tu kita lakukan secara konsisten setiap hari. Task ni adalah tak lama pun, tak sampai setengah jam pun boleh settle kalau buat straight. Macam Soleha jenis duduk dekat rumah, pagi-pagi je kita duduk menghadap, dah bayar zakat apa semua, dah niat apa semua, and then kita buat dulu task energy booster ni, and then barulah masuk ke dapur. Tu cara Soleha. Sebab Soleha kebergantungan hidup ni Soleha serahkan semuanya total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak jaga hubungan kita, connection kita dengan Allah, macam mana Allah nak mudahkan urusan kita? Kita lost connection dengan Allah kalau kita tak jaga hubungan dengan Allah. Sebab tu pentingnya awal-awal pagi bersyukur dulu, buat task energy booster. InsyaAllah dengan rahsia task energy booster tu, InsyaAllah sangat-sangat membantu mengekalkan tenaga kita di level yang sangat tinggi. Sampai malam pun insya-Allah sangat powerful. Kalau tak percaya memang anda kena cuba. Dan ramai sangat pembaca FTR Soleha yang bagi feedback lepas amalkan task energy booster secara konsisten setiap hari, memang sangat-sangat impactful. Sangat-sangat powerful dia punya energy tu. Tak rasa penat pun. Kalau ada masalah pun rasa tenang je. Kita boleh hadapi masalah tu dengan jiwa yang sangat-sangat damai. Sebabnya Allah yang pemegang serta pemilik segala hati ni, bila kita serahkan semuanya kepada Allah, insya-Allah semuanya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan tinggal dan jangan lost connection kita dengan Allah. Jagalah hubungan kita dengan Allah, hablu minallah dan hablu minannas. Jagalah hubungan kita juga dengan manusia, iaitu keramat hidup kita. Okey, tu yang kedua, selalu buat task energy booster. Okey, yang ketiga, bagaimana rahsia kita sentiasa energetik, sentiasa cerdas dari pagi hingga ke malam. InsyaAllah kita punya time management tu sangat-sangat berkat, adalah bila mana kita solat awal waktu. Ni adalah rahsia yang bukan lagi rahsia dah sebenarnya. Kalau sesiapa yang selalu amalkan solat awal waktu, dia akan nampak keberkatan masa dia. Masa dia Allah bagi 24 jam tu cukup. Sangat-sangat teratur, sangat-sangat smooth, sangat-sangat lancar. Banyak benda boleh dilakukan dengan sangat cemerlang. Tak ada lagi alasan kebizian, tak ada lagi alasan tak cukup masa, tak sempat, tak boleh nak buat, tak boleh nak catch up, laju sangat apa semua. Tetapi Allahu ya bari uruskan. Kalau kita jaga 4 solat je, Allah akan uruskan kemudahan dalam setiap urusan rutin harian kita. Urusan rezeki kita lancar, urusan kerja rumah kita lancar, urusan kita bersama tim lancar, bisnes kita pun sangat-sangat cemerlang. Itulah rahsianya. Bila mana kita menunaikan hak Allah dahulu, kita jaga hubungan Allah, kita solat awal waktu. Tetapi kalau kita solat pun lambat-lambat, kita solat pun di hujung-hujung waktu, macam mana Allah nak bagi rezeki tu on time dekat kita? Sebab tu kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Solat awal waktu, banyakkan berzikir, banyakkan mengaji, jaga hubungan kita dengan Allah. InsyaAllah rezeki tu akan datang tepat pada masanya. Tak cepat, tak lambat, tetapi tepat Allah bagi. Kalau kita jaga solat kita, solat di awal waktu dan jagalah solat tepat waktu. InsyaAllah. Okey, yang keempat, bagaimana kita nak kekalkan energi kita ni? Nak kekalkan energi kita ni, macam biasa Soleha kata, jaga pemakanan kita, jaga minuman kita. Apa yang masuk dalam perut kita, apa yang masuk dalam tubuh badan kita yang menjadi darah daging ni, itu adalah salah satu punca
Adakah kita lemau, kita banyak makan junk food? Adakah kita banyak makan jajan? Adakah kita banyak makan makanan yang kotor? Makanan yang kotor ni, kalau kita jenis suka makan dekat kedai, sebelum makan tu pastikan kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa ni adalah sangat-sangat powerful, di mana kita nak tolak daripada terkena saka ke, terkena makanan-makanan yang kotor. Sebabnya ramai orang sekarang ni terkena gangguan sebab dia tak sedar. Bila dimakan dekat luar, rupa-rupanya makanan dia tu telah dijilat oleh jin, telah kotor lah, istilahnya kotor dekat sini. Sebab ramai orang bila tiba-tiba dia sakit, bila cek dekat doktor, doktor kata tak ada apa-apa masalah. Tapi bila berubat dengan ustaz, berubat dengan Darusshifa, ustaz kata dia telah termakan makanan yang kotor, dia telah makan makanan yang telah terdedah lama, makanan yang tak bersih, makanan yang tak suci. So semua ni sebab tu lebih baik kita banyak makan dekat dalam rumah yang kita memang pasti kita masak bersih. And then kalau dekat luar tu pastikan baca doa tersebut, insya-Allah. Sebab Allah akan pelihara kita daripada benda-benda yang kita tak nampak. Sebab kadang-kadang benda ni memang kita tak nampak daripada pandangan mata kasar kita, tetapi realiti kehidupan memang akan berlaku. Lagi-lagi kalau kita makan di tempat yang terceruk, pedalaman yang kita tak tahu sebenarnya tempat tu wujud ke tidak. Sebenarnya benda-benda begini memang ada dan memang akan terjadi. So pastikan kalau kita ni makannya akan memberi kesan kita kepada tubuh badan kita. Tiba-tiba kita rasa malas, tiba-tiba kita rasa lemau, tiba-tiba kita rasa tak berdaya, lemah. Sebenarnya adalah berpunca daripada sedikit gangguan daripada makanan yang kotor, makanan yang tak bersih, makanan yang telah tercemar sebenarnya oleh makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Okey, tu yang keempat. Okey, yang seterusnya, bagaimana rahsia kita sentiasa berenergi, sentiasa cerdas, sentiasa cergas adalah kita sentiasa jaga zikir-zikir dan doa-doa harian. Macam zikir-zikir, jagalah Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah zikir yang terbaik. Kita boleh ambil, ya Allah, aku nak berzikir hari ni, nak zikir Ya Wahhab 100 kali, nak zikir Ya Razak 100 kali, nak zikir Ya Latif 100 kali. So, banyakkan zikrullah. Sebabnya hati manusia ni, hati kita ni, kalau hati sedang lapar, dia mulalah jadi hati tiba-tiba rasa nak meroyan, rasa stres, rasa jiwa ni kosong, rasa jiwa ni semakin jauh daripada Allah. Sebab tu kita kena hidupkan hati kita dengan zikrullah. Penawar bagi sekeping hati adalah zikrullah. Banyakkan menyebut nama-nama Allah, banyakkan beristighfar, banyakkan berselawat. InsyaAllah semua ni akan menjadi kepada jiwa yang kental, jiwa yang sado. Walau diuji macam mana pun, Allah yang jaga hati kita sebab kita sentiasa menyebut nama Allah. Zikrullah jangan tinggal, selawat jangan tinggal, istighfar jangan tinggal. InsyaAllah itulah yang akan menjadikan kekuatan dan benteng diri kita daripada kita diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak berkaitan, untuk menjadikan diri kita ni kuat semangat, jiwa yang bersih, jiwa yang sentiasa kental, yang tahan dengan setiap ujian, sabar dan redha dengan setiap ujian. Allah uji sedikit pun, insya-Allah hati kita redha. Allah uji dengan macam-macam dugaan yang sangat berat pun, insya-Allah kita boleh hadapi dengan jiwa yang sangat kental. Sebab kita tahu semua ni Allah bagi ujian ni sebab Allah sayang kita. Allah uji kita. Di dunia inilah tempat kita diuji. Di mana lagi? Di dunia ini tempat kita diuji. Di dunia inilah tempat persinggahan kita. Di dunia inilah tempat kita untuk mengumpul saham akhirat kita, untuk memenuhkan tabung jariah kita. Di sinilah, di dunia inilah, sekarang inilah, saat inilah, sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat inilah kita kumpul dan perbanyakkan amal kita, insya-Allah. Waalaikumsalam Umi Hendon. Waalaikumsalam Kak Maslawati Masri. Thank you. Thank you sebab follow dan join live Soleha pada petang ini. Okey, yang seterusnya, apakah lagi rahsia macam mana nak kekalkan diri kita ni di tahap yang level sentiasa cergas, sentiasa lancar, laju buat kerja, adalah bila mana kita selalu menjaga urusan kita ni, kita selalu minta Allah uruskan. Kalau macam Soleha pagi-pagi selalu minta doa dengan Allah, Ya Allah, Ya Bari, Ya Basi, terima kasih kerana permudahkan urusan Soleha hari ini dan hari-hari seterusnya.
Soleha just apply dalam formula 38 dalam buku FTR, doa dipermudahkan urusan. Dan Alhamdulillah, apa yang Soleha amalkan bertahun-tahun ni sangat-sangat amazing. Di mana bila kita minta Allah uruskan, permudahkan urusan harian kita, memang sangat mudah semuanya. Urusan bisnes lancar, family lancar, boleh masak apa semua, segala rutin harian dapat dijalankan dengan sangat-sangat berjaya, sangat-sangat cemerlang insya-Allah. Bila mana kita jaga Allahu ya bari dalam setiap urusan kita ni, kita niatkan, Allah bantu aku ya Allah, aku lemah, aku tak berdaya, bantu aku ya Allah. Sesungguhnya hanya dengan kudrat dan iradahmu yang bisa untuk membantu aku untuk terus berjaya dunia akhirat. Kita ni, salah satu silap kita adalah kita ni kurang meminta kepada Allah. Kita ni miskin meminta dan menadah tangan kepada Allah. Malas tangan kita ni nak angkat, nak tanda tangan, nak minta pertolongan Allah. Sebab Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah suruh kita minta pertolongannya adalah dengan cara solat dan sabar. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan cara sabar dan solat. 2S ni kita tak boleh tinggal. Solat, sabar. Kalau kita ada masalah, kita buntu, tak tahu jalan penyelesaiannya, solat dan sabar. Sebab setiap ujian Allah ni adalah mengikut kemampuan kita. Kalau kita tak mampu, kalau kita tak sanggup untuk menghadapinya, memang Allah tak akan bagi ujian sebegitu. Tetapi sebab Allah tahu kita kuat, kita boleh menghadapinya. Sebab tu ujian setiap manusia adalah berbeza. Ada orang diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan kesakitan, dengan penyakit, dengan kanser yang dia ada. Ada orang diuji dengan kekayaan. Kekayaan pun ujian Allah. Macam mana Allah nak tengok keimanan kita? Adakah bila kita kaya ni kita akan banyak bersedekah atau kita terus menyombong diri? Adakah bila kita miskin ni kita akan menjadi seorang yang bersyukur dan nak berusaha? Semua tu adalah ujian. Semua tu ada hikmah dan kebaikan yang Allah berikan, semuanya penuh dengan ibrah dan hikmah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak pandang sesuatu tu, pandanglah pada sudut positif. Jangan pandang pada sudut negatif. Kalau kita pandang pada negatif, negatiflah yang kita dapat. Tetapi kalau kita pandang semuanya pada sudut positif dan mudahlah Allah bagi dekat kita insya-Allah. So, jaga sangkaan kita, jaga mindset kita. Jangan kita terus bagi alasan kenapa orang lain boleh buat, aku tak boleh buat. Kita tanya pada diri, adakah aku nak berjaya sama macam dia? Tetapi attitude aku tak sama macam dia. Tindakan aku tak sepower macam dia. Sebab tu kita ubah dan tiru wasi untuk mencontohi orang-orang yang telah berjaya ni. Kita jadikan inspirasi. Kita jadikan motivasi kita setiap hari. Ya Allah, aku nak jadi berjaya seperti dia. Baik akhlaknya, baik budi pekertinya, dan memang nampak dia sangat cemerlang dalam bisnesnya bila dia jaga adab dengan Allah, dia jaga adab dengan manusia, dia jaga adab dengan alam, insya-Allah. So, semua tu adalah antara yang sangat banyak mempengaruhi keberjayaan seorang manusia ni. Kita, kalau kita nak berjaya, banyak serahkan urusan kita kepada Allah. Sebab Allah yang maha mengurus kehidupan kita. So, adakah anda hari ini telah bersyukur ataupun adakah anda hari ini telah menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Serahkanlah hanya yang kepada yang hak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kalau kita nak berjaya, bergaullah dan berkawanlah dengan orang yang soleh. Jagalah circle kita yang positif ni. Jangan kita duduk dalam kalangan orang negatif. Tetapi kalau kita nak berjaya, jaga circle kita, jaga ukhuwah kita, jaga silaturahim kita sesama manusia ni. Kita jaga sebaiknya, insya-Allah. Sesungguhnya Allah tu maha pemudah cara dan Allah tu yang memelihara hati-hati kita. Allah yang menjaga silaturahim dan ukhuwah antara kita adalah kerananya, insya-Allah. Okey? Semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ini. Sesungguhnya Solehah di sini berkongsi dan berukhuwah hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah nilai kasih sayang kita ni hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Thank you Angah Masyita sebab selalu listkan Solehah punya live setiap hari. Thank you atas learning point dan nota-nota ringkasan daripada perkongsian Solehah. Alhamdulillah, semoga Allah memberkati anda semua, insya-Allah. Solehah doakan agar anda semua kaya berjaya dunia akhirat
Amin ya Allah ya mujib. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.